اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula aurah itu atas 3 bahagi. Bermula aurah itu atas 3 bahagi. Yang pertamanya aurah lelaki, yang kedua aurah perempuan hamba, yang ketiga aurah perempuan merdeka. 3 bahagi. Yang pertama aurah lelaki, yang kedua aurah perempuan hamba, yang ketiga aurah perempuan merdeka. Yang mana aurah lelaki, ada 3 peseng. Aurah perempuan hamba ada 2 peseng. Aurah perempuan merdeka ada 4 peseng. Kata 3 ni, aurah lelaki, aurah perempuan hamba dan aurah perempuan merdeka. Jadi yang terdahulu cerita bab aurah di dalam sembahyang. Sekarang ni nak cerita aurah di dalam sembahyang, aurah sesama sendiri adalah pulaknya. Aurah seorang diri. Nak cerita lebih luas. Pembicaraannya adalah aurah di dalam sembahyang. Aurah dalam sembahyangnya menutup aurah dengan sesuatu yang suci, yang menegah kelihatan warna kulit, ditutup pada pihak atas dan keliling. Nak ceritalah pula aurah lelaki termasuk dalam sembahyang, aurah perempuan merdeka perempuan hamba termasuk dalam sembahyang, dan aurah perempuan merdeka pun duk cerita juga hak dalam sembahyang. Tapi dia cerita capu ni, bukan dalam sembahyang saja dak lah. Dia apa ni, dia perbukakan laginya. Dalam sembahyang macam mana, sesama sendiri macam mana, dengan ajnabi macam mana, seorang diri macam mana. Termasuk dia akan cerita berkaitan dengan aurah di dalam sembahyang. Jadi 3 bahagi ni, aurah lelaki, aurah perempuan merdeka dan aurah perempuan hamba, dan yang ketiganya aurah perempuan merdeka. Pertama daripada 3 bahagian, aurah laki-laki merdeka ada ia ataupun hamba. Sama ada merdeka ataupun hamba, sama je. Adapun perempuan, aurah hamba dengan aurah perempuan merdeka tak sama. Dalam sembahyang contohnya tak sama. Adapun aurah lelaki, sama ada lelaki itu merdeka ataupun lelaki itu hamba orang, aurah sama sahaja. Aurah sama sahaja. Merdeka hamba ni hak
Hak belum merdeka tu nah. Kita merdeka belaka dah kan tahun 1957. Dah. Kan 1957 merdeka kan. Bukan merdeka hak tu. Hamba-hamba sahaya. Hamba contohnya dalam peperangan, orang kafir yang ditawang dijadikan hamba. Kemudian dimerdekakan. Banyak ni kafarah dalam agama kita ni merdeka hamba. Bersetubuh siang hari Ramadan merdeka hamba. Hak puasa 2 bulan turut-turut tu nombor 2. Jadi kita tak ada lah kafarah. Hak yang pertama asalnya bersetubuh di bulan Ramadan. Bukan puasa 2 bulan turut-turut. Puasa 2 bulan turut-turut tu hak nombor 2. Kalau tak ada nombor 1. Hak nombor 1-nya merdeka hamba. Dan oleh kerana masa kita tak ada hamba dah, jadi tak dengar cerita lah. Yang dengar ceritanya bersetubuh di siang hari Ramadan kena puasa 2 bulan turut-turut. Tu pilihan yang kedua kerana tak ada hak nombor 1. Hak nombor 1-nya merdeka hamba. Dia banyak kesalahan-kesalahan. Kafarah dendanya merdeka hamba. Dan memang dituntut dalam agama memerdekakan hamba. Kemudian dia hamba dalam agama kita, jangan duduk tengok drama orang putih itu. Orang negro yang dijadikan hamba tu, tu pasal lain. Hak tu maknanya orang negro tu kan, hak dibubuh besi di keting tu, tak boleh lari tu. Keting tu dia tebuk, dia berbesi tu, tak boleh lari. Tu lain. Hak tu hamba abdi tu. Itu lain. Dalam agama hamba ada hak dia, terpelihara mereka dalam agama. Hak kalau perang ni lah. Tapi kalau orang Islam yang kalau perang ditawang oleh orang kafir, hati dia buat nanya terus. Islam tak buat nanya. Ada tahu nanya. Jadi hamba dalam agama kita banyak tuntutan-tuntutan yang perlu kena jaga. Kita sebut kata hamba, kita teringat kepada orang negro yang diperhambakan oleh orang kulit putih. Tu lain cerita tu. Kemudian hamba ni amalannya terbatal dengan hukukul insan antarabangsa, hak kemanusiaan antarabangsa. Tetapi dari segi hukum syariat kita, hukum hamba masih lagi ada. Cuma amalannya tidak ada sekarang. Kemungkinan peperangan di akhir zaman antara Islam dan orang kafir, ada baliklah orang kafir ditawang menjadi hamba. Mana dari segi syariat, hamba dalam agama kita tidak dinasahkan, tidak dibatalkan, cuma amalannya terbatal dengan hukukul insan antarabangsa tu. Dia membatalkan perhambaan. Tapi dalam agama kita memang dituntut memerdekakan hamba. Hamba ni mula-mula je, kemudian merdeka. Hak tu hak merdeka secara sendiri. Kalau ada kesalahan pula, kafarahnya merdeka hamba. Ni dalam agama. Ni hak hamba dalam agama, dalam syariat kita. Bukan macam hamba cerita orang putih negro yang diperhambakan oleh penjajah kulit putih. Tu cerita lain tu. Tu maknanya sungguh tu. Jadi mana hukum hamba masih, hukum syariat hamba masih lagi kekal. Hanya amalannya saja tidak ada. Jadi masalah lelaki ni, aurah lelaki, sama ada lelaki tu merdeka ataupun lelaki tu hamba, aurah adalah sama sahaja. Aurah adalah sama sahaja, sama ada lelaki tu merdeka ataupun lelaki tu hamba. Maka aurah laki-laki ni, bahagian yang pertama, iaitu barang yang antara pusat dan lutut. Itu yang pertama. Barang antara pusat dan lutut. Kawasan antara pusat dan lutut. Kawasan antara pusat dan lutut aurah lelaki ni, jika qaid dia di dalam sembahyang.
dan pada aurah dan pada berhadapan lelaki tadi ni, sama ada laki-laki atau dengan perempuan yang mahramnya. Dia gitu. Ni nampak cerita, nampak macam ni ilmu hak biasa-biasa je. Tengok molek. Reti ke tak reti sebenarnya? Reti ke tak reti? Hidayatul Sibiang pun Sibiang ni budak-budak. Tapi dia tak katalah Hidayatul Sibiang tu budak-budak, dia kata orang baru belajar. Tengok. Kalau kita tahu dah ada dalam kitab ni, kita bukan baru belajar lah. Tapi kalau kita dengar hari ni baru dengar, memang sah lah, baru belajar sungguh. Sah, baru belajar sungguh lah. Panggil apa? Kelas ibtidai. Ya. Kelas ibtidai, kelas permulaan. Dan ni belajar ba'aurah je ni. Cerita ba'aurah. Tengok. Kita tahu ke dah. Dan sekarang ni aurah lelaki. Aurah lelaki ni ada 3%. Ni. Dia ada 3% aurah lelaki. Yang pertama, aurah lelakinya barang yang antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Ada pun pusat bukan aurah. Ada pun lutut bukan aurah. Antara. Bukan kata aurah bermula daripada pusat hingga kepada lutut. Bukan. Tengok molek ayat dia tu. Antara pusat dan lutut. Antara. Kalau nak tahu hak antara ni, baru belajar sungguh jadinya. Antara, bukan daripada pusat kepada lutut. Antara pusat dan lutut. Makna pusat bukan aurah, lutut bukan aurah. Antara. Tetapi nak menutup antara tidak sempurna, melainkan kena tutup pusat dan kena tutup lutut sikit. Separuh lutut tak apa dah, maka wajib tutup sikit lah. Sebab nak tutup antara, nak jadi sempurna, dia kena lakah sikit. Pusat kena lutut sikit, lutut kena lutut sikit, barulah sempurna tutup antara. Faham tak ni? Jadi sempurna ke tutup antara kalau kita tak pelajak sikit? Sekarang ni kita nak menyempurnakan kewajipan tutup aurah. Tak sempurna, melainkan tutup lebih sikit, maka tutup lebih sikit tu wajib lah. Sebab apa? Sebab kewajipan kita tutup antara. Sempurna tak tutup antara tanpa kita? Mana lebih sikit, pusat tutup sikit, lutut tutup sikit, pelebih. Tidak, kalau tutup antara takkan sempurna kalau tak pelebih. Jadi pelebih itu tujuan untuk menyempurnakan kewajipan tutup aurah. Maka tutup lebih itu pun wajib juga. Sebab kita nak menyempurnakan kewajipan. Kewajipan tidak akan sempurna melainkan kena tutup sikit pusat dan lutut tu. Pelebih sikit lah. Barulah sempurna tutup aurah yang sebenar, iaitu antara pusat dan lutut. Nak sempurna kena pelajak sikit, faham tak? Jadi pelajak sikit pun jatuh hukum wajib juga. Sebab apa? Sebab kita nak menyempurnakan kewajipan asal, iaitu menutupi aurah, yang mana aurah adalah antara pusat dan lutut. Pusat kena tutup jugalah sikit, separuh pun tak apa dah. Lutut tutup suku tak apa dah, sebab lutut ni besar sikit. Faham tak? Tapi diri pusat di lutut bukan aurah, tapi wajib tutup sedikit untuk menyempurnakan tutup aurah yang sebenar adalah antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut itu aurah lelaki yang pertama. Sebab lelaki ni ada 3% aurah. Ada 3 jenis aurah lelaki. Yang pertama, antara pusat dan lutut. Yang kedua, di hadapan sekalian badan. Yang ketiga, di hadapan yang ketiganya, 2 kemaluan.
hadapan dan belakang saja aurah. Lelaki ada 3 aurah. Yang pertama antara pusat dan lutut, yang kedua sekalian badan, yang ketiga 2 kemaluan. Ni 3%. Cuma antara pusat dan lutut ni dia dalam beberapa keadaan antara pusat dan lutut. Mana? Yang pertama, jika di dalam sembahyang. 1. Dan pada berhadapannya sama ada laki-laki atau dengan perempuan yang mahram. Antara pusat dan lutut juga. Jadi aurah lelaki antara pusat dan lutut 3 keadaan. Yang pertama dalam sembahyang. Yang kedua di hadapan lelaki. Yang ketiga di hadapan perempuan mahram. Di hadapan perempuan ajnabi sekalian badan. Itu nombor 2. Dia akan cerita di hadapan. Ini di hadapan perempuan mahram. Aurah lelaki adalah antara pusat dan lutut. Ni aurah lelaki ni, perempuan mahram nak cerita lagi ni. Perempuan cerita kemudian. Ni cerita aurah lelaki. Tadi saya sebut dah. Ni kitab ni buat nombor molek lah. Yang sekarang, yang pertama aurah ada 3 bahagi. Yang pertama aurah lelaki sama ada merdeka ataupun hamba. Yang kedua aurah perempuan hamba. Yang ketiga aurah perempuan merdeka. 3. Kemudian aurah lelaki ni dia ada 3 jenis. Satunya antara pusat dan lutut. Yang keduanya sekalian badan. Yang ketiganya 2 kemaluan. Kemudian yang pertama antara pusat dan lutut tu dalam keadaan 3 keadaan. 3 apa? 3 situasi apa? 3. Mana apa? Dalam sembahyang, dengan lelaki, dengan perempuan mahram. Benda mudah je, tak apalah kita tulis sikit. Dia belajar gapa-gapa ni, walaupun kita kata alah buat laju-laju tak apa, no. Biarlah kita pela-pela belajar. Apa tak pela-pela belajar, alang-alang belajar. Dah. Alang-alang belajar. Biar kita benda ni ambil betul. Sekarang aurah ada 3. Dia pecah 3. Laki-laki tau, merdeka atau hamba, dia sama je. Aurah perempuan hamba. Aurah perempuan merdeka. Aurah lelaki ni pula ada 3. Aurah perempuan hamba ada 2. Aurah perempuan merdeka ada 4. Kita akan cerita. Aurah lelaki ni antara pusat dan lutut, sekalian badan. Lepas tu 2 kemaluan. Antara pusat dan lutut ni 3 keadaan. Dalam solat, dengan laki-laki, dengan perempuan mahram. Perempuan ajnabi duduk sini. Ni dengan perempuan ajnabi, dia kat cerita hadapan tu. Dengan perempuan ajnabi.
Ni dua kemaluan ni dalam khulwah seorang diri. Dipanggil dalam khulwah, dipanggil. Dalam khulwah. Khulwah ni seorang diri. Jadi yang pertamanya antara pusat dan lutut. Bila ni? Jika di dalam sembahyang. Ini maklumlah, lelaki dalam sembahyang, antara pusat dan lutut dalam sembahyang. Dan pada berhadapannya sama lelaki. Berhadapan sesama lelaki. Dan pada berhadapan sesama lelaki. Sama lelaki ni mana sesama lelaki? Atau dengan perempuan yang mahram, atau berhadapan dengan perempuan yang mahram, antara pusat dan lutut. Ni hak pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Aurah lelaki sesama lelaki adalah antara pusat dan lutut. Walaupun ada pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, aurah lelaki sesama lelaki adalah dua kemaluan. Pakai lo pendek lepas dah, pakai lo dalam lepas dah. Lelaki sesama lelaki. Itu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Dan pandangan yang sama ada dalam mazhab Maliki dan juga dalam mazhab Hanafi. Ada pandangan dalam mazhab Hanafi. Dia pandangan mazhab Hanafi ni pandangan yang ni pandangan yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Ni lutut peha tu aurah dalam pandangan muktamad mazhab Hanafi. Tapi ada pandangan dalam mazhab Hanafi, peha sesama lelaki bukan aurah. Termasuk pandangan dalam mazhab Maliki dan juga pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Ni hak timbul lelaki pakai seluar pendek boleh kedok sesama lelaki. Ada main bola tu nah. Ada main bola padang tu kan. Ada main bola padang tu tukang tengok tu pakai piah ada juga. Macam nak kira tu. Dia ni cerita ni. Dia sebenarnya cerita bab khilafiyah ni, kalau cerita molek tak ada isu. Yang jadi masalahnya dia cerita tu macam nak ni. Jadi seolah-olahnya yang kita duduk pakai selama kening aurah lelaki sesama lelaki, antara pusat dan lutut dia pelekeh. Ceritalah molek. Pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, memanglah lelaki sama lelaki antara pusat dan lutut. Tapi macam mana dengan situasi kadang-kadang orang duk main bola pakai luar pendek tu? Nak tengok macam mana tu misalnya. Kemudian kalau kita tengok orang pakai seluar pendek, wajib ke kita kena cegah? Tak wajib, sebab bukan ijma' ulama. Bahkan pandangan daif dalam mazhab Syafi'i pun, qila pandangan daif dalam mazhab Syafi'i ada dalam kitab Mahalli, aurah lelaki sama lelaki hanya dua kemaluan sahaja. Kalau dalam sesama lelaki okey dah. Itu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Dan pandangan ni ada dalam mazhab Hanafi, walaupun pandangan yang muktamad dianya peha adalah aurah juga dalam pandangan muktamad dalam mazhab Hanafi. Dan termasuk juga pandangan dalam mazhab Maliki. Ini boleh buka dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Dalam mazhab Maliki pun dua kemaluan sahaja menjadi aurah sesama lelaki. Kita pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, dua kemaluan adalah ketika khulwah, ketika seorang diri sesama lelaki antara pusat dan lutut. Cuma kadang-kadang orang ni dia buat benda yang macam seolah-olahnya dia nak cerita ni macam orang lain tak tahu bahawa ada khilaf bab aurah lelaki sama lelaki ni. Jadi dia cerita tu, dia buat gepok tu, jadi kecoh lah orangnya. Jadi fitnah. Nak jadi fitnah lah kalau
Mana paha bukan aurah. Jangan dia cerita gitu. Jadi orang pun jadi kecoh. Siapa pula ni ustaz nak sampai kalau pendek barangkali. Dia timbul gitu. Walau cerita molek. Sekarang ni aurah yang kita maklum, lelaki sesama lelaki adalah antara pusat dan lutut. Lepas tu kalau tanya, dah macam mana tu orang main bola luar pendek tu? Nak agama apa tak cegah? Kita ceritalah. Tu perkara khilaf. Cerita. Faham tak? Ke mana? Gitulah cerita benda khilaf. Peha ni ada pandangan kata bukan aurah sesama lelaki. Sudahlah. Tak ada benda pun. Tu mengajar dia cerita benda gitu. Tak ada kecoh. Hak kecoh dalam FB tu kerana dia buat cerita tu. Jadi masyarakat dengar orang lelaki sesama lelaki peha bukan aurah. Patut orang hak tak biasa dengar ni suruh ustaz tu main ngajar pakai kalau pendek. Dia pergi ngajar situ juga. Apa kalau pendek kalau gitu kau? Sebab dia cerita tu. Mana kita bermazhab Syafi'i tempat kita. Yang kita maklum semua aurah lelaki dengan lelaki macam dalam kitab ni lah. Antara pusat dan lutut. Lepas tu orang timbul kata dah mungkar ke dak duk main bola luar pendek tu. Tu benda yang khilaf ulama. Faham tak? Maka kita ceritalah. Dah tu nak sepakat kalau pendek belaka. Kita kena ingat bab aurah khilaf ulama. Bab jaga maruah. Jaga maruah lain pula. Jaga maruah. Kita wajib jaga maruah kita. Wajib jaga. Kalau kita pakailah pandangan yang muktamad, aurah lelaki dan lelaki antara pusat dan lutut. Kalau orang tu orang yang maruah dia tinggi, dia tu imam, tu haji, tu ngaji agama, dia jumpa sama lelaki, dia pakai seluar 3 suku, baju tak pakai seluar 3 suku. Pada seluar 3 suku ni bukan seluar tu gila. Punya 3 suku gila, seluar mana pula gila. Seluar 3 suku ni seluar bawah sikit dia daripada kepala lutut. Tu luar 3 suku. 3 suku. Seluar 4 suku luar panjang tu lah. Seluar setengah 2 suku. Kalau seluar 1 suku luar dalam kau. No. 1 suku luar dalam. 2 suku tu lutut tak tutup. 3 suku tu tutup lutut. 4 suku tu bolah luar panjang. Jadi kita pakai seluar 3 suku. Memanglah tutup aurah antara pusat dan lutut. Tak ada khilaf dah. Tapi kalau kita orang ada maruah tinggi, terjaga dah maruah kita pakai gitu. Menjatuhkan maruah hukumnya haram. Ini bukan masalah aurah ditutup. Aurah masalah lain. Jaga maruah. Kita kena berkelakuan, berpakaian yang seumpama. Dan kitab dia kata yang seumpama. Mana apa yang seumpama ni? Yang selayak dengan kita, yang sepadan dengan imej kita. Tak ada ni. Mana imej? Orang tua imej dia orang ni contohnya. Boleh tak orang tua nak pakai pakaian macam orang muda? Aku pun tengok aurah tutup. Tengok mak haji ni warna ni. Teringat masa-masa dia muda-muda ngorak dengan ayah haji dulu barangkali ni. Jadi pakar. Makna dia kena berkelakuan, berpakaian yang seumpama. Ni jaga maruah tu wajib. Ada ni. Contoh. Kalau kita pergi jalan pergi mari-mari takkan selipar. Salah ke? Tak salah. Tapi maruah macam mana? Apa hukum dia? Menjatuhkan maruah hukumnya haram. Ada maruah ke tak kelipar gitu? Ataupun pakai selipar lain sebelah. Apa masalah? Lain sebelah. Sesuai ada dengan kita. Kalau kita budak-budak boleh
pakai selipar lain sebelah kalau kita orang tua boleh ke? Pada. Mana apa ni? Kalau orang kata dia ni berkali kepanasan dah ni berkali ni. Beramal banyak ni berkali ni. Jadi faham tak? Orang tengok pun jadi pelik dah. Sebab dia tidak berkelakuan yang seumpama. Jatuh maruah hukumnya haram. Kalau lelaki tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi wali nikah lah. Sebab dia bukan orang adil. Orang adil ni orang yang di antara syarat orang adil, di antara syarat orang adil adalah orang yang berperangai yang seumpama. Faham tak? Berperangai yang seumpama itu di antara syarat seseorang yang adil. Barulah boleh jadi tu imam, tak makruh ikut dia. Barulah boleh dia sembelih binatang, tak makruh makan sembelihan dia. Barulah boleh jadi wali nikah, barulah boleh jadi saksi nikah. Orang adil. Salah satu syarat orang adil adalah orang yang berperangai yang seumpama. Faham tak? Jadi walaupun ditutup antara pusat dan lutut, pakai seluar 3 suku, tapi dengan imej dia orang tua, selayaknya dok gitu tu. Sama telah pula nak pakai seluar pendek. Saya mengaji dah. Memang ada panggil dalam mazhab Syafi'i. Peha bukan aurah. Betul. Tapi bab maruahnya macam mana? Kalau kita ke orang muda-muda pun kalau pendek tu jatuh maruah dah. Tapi kalau kita orang tua, sama telah lah. Saya mengaji benda khilaf fiqh ni bukan aurah. Tutup aurat satu perkara, jaga maruah satu perkara. Tadi kalau pakai seluar 3 suku memang tutup antara pusat dan lutut. Tapi kalau kita orang tua selayak tak pakai seluar 3 suku gitu. Kan? Bukan makna cerita bab antara pusat dan lutut ni aurah ke tidak khilaf tu bab khilafiah hukum. Bukan makna apa kalau pendek kalau gitu kok. Bukan. Bukan makna apa kalau pendek sebab dia menjatuhkan maruah kita. Nah. Sama macam ginilah contoh ni contoh. Hukum hisap rokok. Hak Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan hukumnya haram. Tapi hukum tu sepakat ulama tidak. Tapi kami ikut fatwa kebangsaan hukumnya haram. Itu bab hukum merokok. Tapi dengan tempat kita, orang yang ada kopiah atas kepala, isap rokok kebuk gitu, maruahnya macam mana? Maruah pula. Bab hukum merokok, tidak sepakat ulama kata haram. Hak fatwa kebangsaan menetapkan hukum haram. Setengah-setengah panggilan katakan hukumnya makruh. Itu bab hukum. Bab maruah macam mana? Terjaga tak maruah kita orang agama di Malaysia, di tempat kita dengan hisap rokok. Di tempat-tempat lain kita tak mau cerita. Ada tempat-tempat lain kopiah atas kepala hisap rokok belaka, tempat mereka tak ada isu. Di tempat kita ni terjaga tak maruah kita orang agama hisap rokok. Tu jaga pula bab maruah. Bab hukum merokok, ada kata haram, ada kata makruh. Bab jaga maruah, wajib jaga maruah. Kemudian di suasana tempat kita orang agama hisap rokok, terjaga tak maruah. Kita nilai kot tu pulau. Gana? Tambahan pula kopiah atas kepala, janggut pula ada, balik sejik, hidup kedai makan, isap rokok, lepas tu asak diwi kat orang. Asak diwi kat orang. Tak? Kalau diisap rokok dalam kedai, ditelang habis asak tu okey je lah. Tapi asak diwi kat orang, debu. Kita duduk Allah, bau rokok dia tak setara, dah lari. Kita duduk meja lain. Dia tak reti. Piah tak kepala. Balik sejik. Ni kalau jenis orang bekeng, ambil kursi, atas kepala. Bapa bengong ni, seokok mana ni orang tengah makan ni. Orang lari muat dah reti je ni. Ada jenis bengong dah, jenis orang bengong, jenis sepeli, apa nak sepeli. Peli ni dia hierarki kanan, dia tak peduli kat orang. Dia isap rokok, patut orang pun lari. Dia pun tengok orang lari, orang tak reti je. Dia panggil apa? Orang sepeli. Apa tak sepeli? Faham sepeli? Sepeli ni orang yang tak peduli kat orang.
Kalau kita kata orang ni orang tak berakal, kalau orang berakal tak nanti orang lari, dia nak isap rokok mikir, aku isap rokok ni orang ramai ni, asal aku embuh orang ramai ni. Tu kalau ada akalan, ada akal. Tapi nak kata tak ada akal, nampak comel piyah tapala balik masjid, akal ada, dia tinggal rumah. Tinggal rumah ni orang panggil. Dah kadang-kadang gerang tengok dia ngepakai piyah dengan apa, dia isap rokok kat orang ramai gitu. Allah kata jatuh imej orang agama gini. Kita tengok ada orang dekat tak apa lari. Kadang-kadang kedai tu ada orang puang. Kadang-kadang ada budak-budak. Pasal ni nak kata orang ni. Nak kata orang ni. Mana kalau orang bangun cari ambil kursi, lepas tu tuk orang kepuk atas kepala tu, memang sedang molek lah. Kenapa Tok Haji kena katak dengan kursi? Isap rokok kat orang ramai dok kerti bahasa. Jadi bingung sangat katak dia orang. Kata orang ni. Maruah macam mana? Tak, maruah kena jaga. Jangan kita buat benda yang menjatuhkan maruah. Hak ni cerita bab aurah. Peha aurah ke tidak? Pandangan muktamad, antara pusat dan lutut aurah sesama lelaki. Tapi pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, peha bukan aurah. Bukan bererti bolehlah pakai kalau pendek. Tak kedalih tempat kita. Maruah tidak terjaga dengan kita pakai seluar pendek. Tambah lain ni orang muda-muda sendiri pun, dia pakai seluar pendek, dia main bola, dia bubuh kenapa tu? Hak hitam di peha dia tu. Siapa tutup di lutut. Termasuk pemain bola Terengganu. Main bola Terengganu sekarang dia pakai seluar pendek. Tapi dia ni dia panggil apa orang kata? Dia pakai hak hitam tu siapa ditutup siapa ke lutut. Bang pemain Terengganu pakai gitu. Dah ramai pemain bola pakai gitu. Dia pakai lo pendek kot luar. Tapi dia pakai hitam tutup sampai ke lutut. Comel lah. Comel lah buat gitu. Tapi saya sebut ni hak bab hukum saja. Memang ada pandangan. Sebab itulah kita tak payah balah mana lah. Sebab benda ni bukan benda ijma' ulama'. Tapi kena cerita molek. Kalau cerita molek, akhirnya orang kata ustaz suruh pakai lo pendek. Salah faham lalu dah jadinya. Bukan nak cerita. Mana kalau kadang-kadang kita tengok orang yang tengok bola tu atas petah utama tu kan, hak apa? Hak tetamu terhormat tu, orang-orang berkenaan dah dalam kerajaan, kadang-kadang pakai kopiah ada di atas tu. Pakai kopiah, kita bertengok. Mana dia tengok bola luar pendek? Itu benda khilaf. Gitu je lah. Kita tak usah duduk tu sangat lah. Faham tak? Ni kalau kita tahu benda khilaf, tak usah duduk tu sangat lah. Mana kita kata pakai piyah, tengok orang main bola pakai luar pendek. Dah ayah dah bahas banyak lah. Sebab tu orang main bola. Bukan kata kita boleh kalau pendek, tak payah lah. Bukan kata kalau pendek pakai luar 3 suku pun kita tak payah pakai molek lah. Kita orang ada maruah ni. Budak-budak tak apalah, dia kadang-kadang main bola tapi pakai luar 3 suku. Lepas dah giang kita anak-anak budak-budak nak pakai luar 3 suku, tak apalah. Memang aurah tertutup tapi kita tak boleh buat gitu. Aurah tertutup tak boleh buat sebab tadi pula bab maruah. Jadi antara pusat dan lututnya dalam sembahyang satu, yang kedua sesama lelaki. Yang ketiga atau dengan perempuan yang mahram. Perempuan yang mahram ni yang haram nikah. Balau. Dia gini je lah. Sekarang ni cerita aurah lelaki dengan perempuan mahram. Dia sesama mahram, termasuk aurah perempuan merdeka nanti. Sesama mahram memang antara pusat dan lutut. Sesama mahram memang antara pusat dan lutut. Sama ada lelaki di hadapan perempuan mahram ataupun perempuan mahram di hadapan perempuan di hadapan lelaki mahram, antara pusat dan lutut. Faham tak ni? Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, lelaki dengan perempuan mahram, perempuan dengan lelaki mahram, memang antara pusat dan lutut. Faham?
Jadi bererti kalau kita dengan mak dengan ayah sama je aurahnya. Kita dengan ayah sesama lelaki antara pusat dan lutut. Kita dengan mak perempuan mahram antara pusat dan lutut. Ayah dengan kita aurah dia antara pusat dan lutut. Mak dengan kita aurah dia antara pusat dan lutut. Ayah dengan anak perempuan, mak dengan anak perempuan antara pusat dan lutut. Ni kadang-kadang kalau dululah, sekarang ni bila air dalam bilik masing-masing. Kalau dulu bilik air dapur je, kalau tanah lah. Kalau dulu luar lah, mandi telaga Kemar Gatung je zaman dulu. Awal zaman dulu bukan telaga Kemar Gatung, dia beli ikan pun Kemar Gatung. Jangan orang dulu beli ikan Kemar Gatung. Orang sekarang beli ikan tak ada orang Kemar Gatung, atas petah. Atas petah arti nak terima anugerah tu kan Kemar Gatung. Dia ubah tempat learning. Atas petah Kemar Gatung. Jadi kadang-kadang ni kadang-kadang kita tak perasan. Kita keluar rumah, kita menutupi aurah. Kita duduk dalam rumah yang mana aurah kita antara pusat dan lutut sesama kita yang dalam keluarga ni antara pusat dan lutut. Dia keluar bilik air, dia pun kembang gatung, itu tok hak atas, peha dia buka. Faham tak ni? Pakai tualat dia kembang gatung keluar bilik air tu kan. Itu tok hak atas. Lepas tu peha. Tualat kecil, kalau tualat besar okeylah, tualat kecil. Hak atas tu aurah ke tidak? Tidak. Sebab aurah antara pusat dan lutut. Hak tu bukan aurah atas tu. Peha aurah, peha dibuka. Siapa dalam rumah tu? Anak lelaki sama, anak perempuan sama. Peha tu aurah, buka hukumnya haram. Haram lah. Tak jumpa orang kan anak ada, cucu ada, tak jumpa apanya. Tak lah. Anak ada, cucu ada, peha dia terbuka, hukumnya haram. Sebab tidak menutupi aurah. Keluar rumah comel pakai, tapi dalam rumah ke mana? Ke peha bukan aurah. Lepas tu kepala kecil tutup apa lah dah atas tu, itu bukan aurah. Ke tak tahu dok sungguh. Zaman dulu dok, orang tua dok, dia panggil apa, kopek lanjuk. Dok zaman dulu. Dok zaman dulu kan orang tua kan kopek lanjuk, dia cucu main je, tak apa. Dia cucu main tak apa. Tak ni cerita zaman dulu, tak ada masalah. Kopek dak tutup pun dia duduk gobek. Faham tak? Faham tak? Gobek. Gobek siri. Dia gobek siri. Gobek siri. Hak atas tu dia lock je, cucu main tak apa. Ada apa? Tak, memang bukan aurah. Aurah antara pusat dan lutut. Atas tu bukan aurah. Ni kata nak ngaji Datuk Sebiang ni. Ni bukan masalah orang tua. Orang muda pun antara pusat dan lutut. Lepas tu kadang-kadang ada orang tua dia panas sikit zaman dulu lah. Dia panas sikit, dia pakai macam heroin Ustaz. Bawah dia pakai kain batik Jawa. Lepas tu dia pakai coli. Lepas tu baju tak pakai, dia panas. Itu panggil macam heroin Ustaz. Tak ada masalah. Dia pakai kain batik Jawa. Kain batik Jawa kan dia tak panas. Kemudian atas dia pakai lah coli dia. Baju tak pakai, macam heroin Ustaz. Tak ada salah apa pun. Dia pun belah-belah masak, belah-belah nyanyi, tak ada apa-apa pun. Ya tak, memang bukan aurah pun. Ni cerita hukum. Cerita adab, cerita lain pula. Ni cerita hukum. Dan nak cerita, nak banding orang tadi, hak atas bukan aurah ditutup, peha dia buka, haram hukumnya. Orang nak kira pula tu.
Peha tak tutup. Antara pusat dan lutut. Aurah sesama keluarga antara pusat dan lutut. Tapi adat cerita lain lah tunya. No. Kalau lah boleh natu, tu tua pula keluar dari bilik tak tutup atas tu natu kejut tu pasal mana ni. Bab adat, bab lain ni cerita bab hukum. Cuma yang saya nak sebutnya bab aurah ni antara lelaki dengan lelaki, antara lelaki dengan perempuan mahram, perempuan di hadapan lelaki mahram, perempuan sesama perempuan, antara pusat dan lutut. Sama je. Jadi kalau kita dengan ayah, kita dengan mak, sama je aurah antara pusat dan lutut. Sebab kadang-kadang apabila kita jaga orang tua yang uzur, aurah antara pusat dan lutut, ingat baik. Kan tak? Sama ada yang ayah tu anak laki ke, natu laki ke, anak puang ke, cara sama je aurah antara pusat dan lutut. Mak tu hak uzur kita cara tu sama ada yang cara ke dia anak lelaki ke, menantu lelaki ke, anak perempuan ke, menantu perempuan ke, antara pusat dan lutut. Faham tak ni? Cuma kadang-kadang kalau ayah, anak menantu lelaki yang cara, mak anak ataupun menantu perempuan yang cara, itu kurang kekok je. Tapi ingat baik, aurah sama sahaja. Faham tak ni? Aurah antara pusat dan lutut. Ni. Janganlah mentang-mentang kita anak lelaki, ayah kita pun mandi dia contohnya, pakai dak tutup pun antara pusat dan lutut dia. Walah aurah dia dengan kita mana tutup aurah sebab kita hak berpakaian ni. Ayah kita ni, dia dengan kita ni lelaki. Mana anak aurah dia antara pusat dan lutut. Kena tutup antara pusat dan lutut dia. Kalau kita cara kemak, walaupun cara kemak tu anak perempuan, menantu perempuan, tapi apa aurah mak kita ni antara pusat dan lutut, sama je sama anak lelaki cara pun antara pusat dan lutut juga. Bukan kata anak lelaki cara kena tutup antara pusat dan lutut mak kita, tapi kalau anak puan cara dah apa dah tutup, jangan haram kita buka aurah orang tua tu. Faham tak? Jangan ada juga orang dia bagus khidmat kepada ibu bapa, jaga mak ayah hak uzur, tapi kadang dia mandi mak ayah dia buat macam mak ayah dia tu baby. Tak ada baby, dia buka-buka gitu baby. Jangan buat gitu. Aurah ni berkaitan dengan maruah. Jadi macam mana maruah ayah mak kita, kalau kita buka aurah dia, memang dia senyap je, sebab dia pun uzur dah. Selayaknya kita buka aurah yang sepatutnya kita tutup daripada mak ayah kita. Dia kata tak apalah, kan ayah tu kan laki cara, kan anak laki, kan mak tu kan anak perempuan, kan sama sahaja. Aurah sesama keluarga mahram, lelaki ke perempuan ke, sama antara pusat dan lutut. Ni hukum. Maknanya kalau kita nak mandi kau, ambil lah kain batik lepas, panggil apa? Ambil kain batik lepas ke, kain sahang ke, bubuh atas tandah tu contohnya. Nak qada hajat, kita nak istinja, kadang-kadang kita pakai mandi terus atas tu juganya. Kadang-kadang kalau berwuduk pun atas tu lah. Tu panggil berwuduk dalam jamban. Tapi tak ada arah lah waktunya. Nak akak-akak tak boleh lah. Kita akak mula-mula kita bubuh atas tandah tu. Sebab apa? Sebab nak qada hajat, nak istinja, nak mandi. Lepas tu kita pun berwuduk. Tu panggil berwuduk dalam tandah. Tapi ini dalam keadaan darurah, tu cerita lain. Mana? Tapi kita nak keadaan mandi tu kena tutup antara pusat dan lutut. Kena jaga aurah antara pusat dan lutut. Sama juga masa kita nak pakai paper kepada orang tua uzur ni. Jangan buat macam baby juga pakai paper. Tapi payahlah kita nak tutup. Payah tak payah pun. Kemudian kalau kita terpaksa memegang
menyentuh kawasan aurah antara pusat dan lutut, wajib kita pakai sarung tangan. Jangan kita menyentuh kawasan aurah tanpa berlapik. Wajib kita pakai sarung tangan. Mana kalau kita nak istinja orang tua, memang kita wajib pakai sarung tangan. Bukan kata Allahmu masa mak ayah istinja kamu masa budak-budak dah pakai sarung tangan. Oh, anak nak istinja mak ayah pakai sarung tangan. Geli ke apa? Bukan. Sebab nak menyentuh kawasan aurah tak boleh. Melainkan kena pakai sarung tangan. Ini cerita orang hidup ni, orang hidup. Orang mati pun aurah antara pusat dan lutut. Tengok orang mandi, orang mati. Dia pakai kain batik lepas kan tutup antara pusat dan lutut. Walau orang mati, kalau kita pakai buka habis pun dia senyap je. Tak kata gapanya. Dah wajib atas kita tutup aurah dia. Kemudian yang memandi pula nak menyentuh kawasan aurah, dia pakai sarung tangan. Tu. Orang mati pun masih lagi terjaga aurah dia. Ini orang tua yang masih lagi hidup. Cuma dia kelik tengok mak anak menatu dia kena pun dia tengok je. Jaga molek kita pula. Jaga aurah, jangan buka aurah. Mana? Ni kadang-kadang tak apa cara juga. Tak apa cara orang panggil. Wak mudah-mudah. Ni hukum. Ni aurah wajib ditutup. Ini hukum. Tak boleh nak buat lebih-lebih kurang. Cincang-cincang gitu. Ke mana? Jaga orang tua tu pahala besar. Tapi hukum akan kena jagalah. Kena reti belaka lah. Kalau masih lagi nenek akak dia molek, kita nak suruh dia semayang, nak atur dia semayang macam mana, kedudukan dia nak semayang macam mana. Ni perlu kepada ilmu belaka lah ni. Ni perlu pada ilmu. Tak? Jadi secara umumnya kalau sesama lelaki, sesama perempuan, sesama mahram, aurah adalah antara pusat dan lutut. Yelah kalau nak pakai paper contohnya, memanglah payah. Payah ke usahakanlah. Leni paper leni pula ada paper hok macam seluar tu. Dia masuk kat bawah pakai selalu kan senang. Masa kita daripada bilik air nak pergi buat tidur tu, kita masuk lalu dah masa tengah-tengah duduk dia lagi masuk. Senang. Tu boleh tu belaka tu. Cuma jangan buat lebih kurang lah bang aurah ni. Tapi kalau kita nak pakai paper bersekali tutup aurah, memang agak panggil apa? Sakok sikit lah. Tapi sakok tak sakok pun sakok tak sakok pun kita kena usahakan supaya aurah antara pusat dan lutut terpelihara, tutup molek, terbuka, tutup segera. Dia gitulah. Bagaimana? Antara pusat dan lutut. Ini cerita aurah lelaki. Jadi antara pusat dan lutut dalam sembahyang, sama laki-laki, mana sesama lelaki, sama lelaki tu Islam kafir sama je. Kemudian dengan perempuan yang mahram. Tiga keadaan. Yang kedua bagi lelaki pula, dan jika berhadapan dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang halal nikah dah, perempuan asing, maka iaitu aurah lelaki sekalian badannya, sekalian. Ada kita ni sekalian lelaki sekalian, bukan perempuan di hadapan lelaki ajnabi ni. Ini lelaki berhadapan dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu sekalian badan. Adapun di bawah tu, di bawah aurah perempuan, di bawah aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, sama ada perempuan tu hamba ataupun perempuan tu merdeka. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi adalah sekalian badan.
Itu perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan. Cuma orang lelaki tidak wajib tutup. Sebab orang lelaki tempatnya di luar. Dengan bahawa orang perempuan tidak boleh melihat lelaki sekalian badan termasuk muka. Ni hukum ni, cerita hukum ni. Sebab apa? Sebab sekalian badan lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah adalah aurah termasuk muka. Perempuan tengok muka lelaki ajnabi hukumnya haram, sebagaimana lelaki tengok muka perempuan ajnabiyah hukumnya haram. Tilu. Tak ada tengok lah, haram. Suka pula dah. Ada ni hukum ni. Ni Hidayatul Sibyang ni. Orang baru belajar ni. Tengok baik. Ni kata cerita dah tadi, mula-mula tadi tengok hak dalam kitab ni, walaupun cerita bang aurah macam simple sahaja, tengok kita tahu ke tak? Macam tadilah. Tahu ke tak bahawa belah atas orang perempuan di hadapan lelaki mahram bukan aurah pun. Hak pakai tutup molek tu adab dia panggil. Ni hukum aurah tidak aurah. Tiba-tiba hak aurah peha buka molek ada. Haram tak sedar. Dan jika berhadapan lelaki sama ada merdeka ataupun hamba ni dengan perempuan yang ajnabiyah, maka sekalian badan. Cuma orang lelaki tidak wajib tutup. Sebab orang lelaki ni tempatnya di luar. Kalau perempuan boleh tengok tak, lelaki tak boleh. Walaupun tengok muka sekalipun hukumnya adalah haram. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Perempuan tengok muka lelaki, lelaki tengok muka perempuan, hukumnya adalah haram. Ini pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun pandangan Imam Rafi'i dan jumhur kebanyakan tiga mazhab yang lain, ni perempuan tengok muka lelaki, lelaki tengok muka perempuan, haram jikalau bawa kepada fitnah. Dia gitu. Kemudian pandangan Imam Nawawi, perempuan haram tengok muka lelaki, lelaki haram tengok muka perempuan. Perempuan yang kata haram tengok muka dia tu, pandangan Imam Nawawi, perempuan tu wajib tutup sekalian termasuk muka, hukumnya adalah aurah, bukan haram hukumnya. Maka tak adalah lelaki tengok muka perempuan di hadapan nanti. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan termasuk muka dan tangan. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Yang mana muka bukan aurah, itu pandangan Imam Rafi'i. Itu pandangan mazhab Hanafi. Itu pandangan mazhab Maliki. Muka perempuan bukan aurah di hadapan lelaki ajnabi. Malaikat wajib tutup, kerana jikalau bawa pada fitnah comel sangat. Gitu je. Tapi pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Hambali, perempuan wajib tutup sekalian termasuk muka dan tangan di hadapan lelaki ajnabi. Dia akan cerita di hadapan. Ada kitab ni. Dan termasuk juga aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah, perempuan asing sekalian. Cuma lelaki tak wajib tutup. Itu ialah. Yang memang kita sebenarnya bukan pakai pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita pakai pandangan daif, pandangan Imam Rafi'i. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tanya, Ustaz, boleh tak kalau kita buat kelas? Dia kata, buat tabir lah, dia kata. Buat tabir.
Mana perempuan duduk dalam tabir. Sekarang ni kalau majlis surau pula, walaupun ada tabir, tapi time kuliah dia buka tabir. Ada tabir tu, time kuliah dia buka tabir. Lepas tu macam mana dia kata tu? Saya kata terpulanglah. Nak pakai tabir ke, nak buka tabir ke, janji belajar fardu ain. Lepas tu macam mana tu? Buat mudah je. Tak apalah, kita buat mudah sikit pun, tapi kita nak pentingnya hok bab belajar tu dulu. Lepas tu terpulang lah. Nak pakai tabir ke, tak mau pakai tabir ke, itu benda khilaf ulama. Tapi memang ada orang kata, ustaz warna gitu, mapuk buat ringan, dah benda khilaf. Kita nak ketat macam mana, itu bukan benda ijma'. Benda khilaf, kenapa kita nak ketat? Baik kita tupu benda ijma'. Ijma' apa? Ilmu fardu ain tu. Ngajar molek tu. Memang ada orang dia mari, dia pakai purdah bagus lah. Dia tak mau belajar sebab apa? Sebab tak ada tabir. Dia belajar tempat lain. Sebab belajar wajib ijma' ulama', dia tak belajar tempat lain. Nampak? Benda khilaf dia buat ketat, benda ijma' wajib fardu ain dia buat ringan. Ni masalah. Faham tak? Ada pula dia mari, dia berpaling belakang. Dia berpaling belakang, tak boleh ke depan. Sebab tak ada tabir. Tak kita pulang nak panggil belakang mana pun. Dia paling belakang sebab tak ambuh. Tak ada masalah, kita tak pernah kata apa. Tapi belajar molek, belajar tak penuh. Mari belajar duduk ustaz tegor-gok tu mari, kaki tak kat stocking, tegor-gok ustaz, tegor-gok tu, tegor orang. Sebab apa? Dia berasa dia ni comel sangat. Tapi saya ni belajar lama dah. Tapi ilmu tasawuf saya tak belajar mana lagi. Apa tu? Ni dia masalah. Tapi dia berasa macam dia, mana dia pun tengok perempuan tu, tengok apa, mari pakar. Mana? Ni dia masalah pula, comel dan pakai purdah tu. Comel lah. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi hak tu tak ijma' ulama'. Ijma' ni hak dalam ni ijma' ni. Mari nak itawa tu lebih kita doa, jangan pesen tu. Kata saya kira terpulang. Yelah. Lepas tu kita jangan pelik. Kalau kita ziarah tuan-tuan guru, ada tuan guru dia pakai tabir terus. Ada tuan guru dia orang duduk sama-sama je, tak sedap soal lah. Faham tak? Ada kita pergi jumpa tuan guru, nak bercakap alik tabir, tutup rapat. Ada kita jumpa tuan guru, dia duduk sini, lelaki sini, perempuan duduk sini, dia cakap biasa je. Tak ada masalah tu. Kita kena faham je lah. Hak tuan guru dia tak ambuh nak ke tabir, dia pakai jalanan cermat dia gitulah. Sebab tambahan pula itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu ada tuan guru tu nampak ringan sikit, dah kita orang kapung mari. Orang kapung mari dia buat gitulah. Tapi sesama dalam dia tak boleh. Dia jaga sama dalam dia. Tapi kalau orang luar mari, dia duduk asyik tu tak apa, cakap dengan dia macam biasa je. Dia buat ringan sikit. Tapi sama pelajar dia, sama dalam pondok dia tak ada buat gitu. Faham tak ni? Itu atas pendekatan masing-masing. Cuma kita nak tahu je lah. Berkaitan dengan aurah, macam nak kita ni, ni hak muktamad. Lepas tu melihat pula, lelaki melihat perempuan, perempuan melihat lelaki, walaupun tidak ada keinginan, pandangan Imam Nawawi hukumnya haram. Pandangan Imam Rafi'i, pandangan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab yang lain, kebanyakan mazhab lain, tidak hukum haram, melainkan jikalau bawa kepada fitnah. Itu terpulang lah. Dia kalau pandangan muktamad Imam Nawawi ni, walaupun perempuan tu tua macam mana pun, tak boleh tengok muka dia. Bahkan perempuan tua tu pun tetap kena pakai purdah. Itu pandangan muktamad Imam Nawawi. Tak ada. Tapi dah saya ni belajar dengan guru yang dia ketat pada benda yang kena ketat. Benda yang tak ketat, dia jadi macam tengok keadaan, tengok situasi.
Macam tadi sama tu guru, orang luar mari, perempuan okey je duduk depan dia. Orang dalam gitu, dalih. Ya apa, dia tengok dengan orang mari, dia nak rai macam mana, gitulah. Itu atas pendekatan, tak ada masalah tu. Cuma hak kita nak ketak sangatnya hak bab akidah, kemah molek tu. Nak ketaknya dalam bab tasawuf, kesucian hati. Tu tak ada tu. Tak ada khilaf-khilaf tu. Riya, ujub, takabur, tu haram ijma' ulama. Tak ada khilaf tu. Tu nak kena jaga. Tak ada. Lepas tu hak bab ni aurah lelaki dengan perempuan, melihat lelaki perempuan tadilah atas dua pandangan. Gimana? Lelaki wajib tutup hanya antara pusat dan lutut sahaja. Lelaki tak wajib tutup, tapi perempuan tak ada tengok baju tubuh dia. Susah jadi nak cakap dengan ayah haji. Ayah haji tu bahaya apa? Bahaya panggil apa? Bayi. Hak tak baju panggil apa? Kending-kending panggil. Panggil apa tu? Dia tak baju panggil apa? Belengging apa panggil? Tak, dia bahaya tak baju. Belengging ke panggil? Lengging. Belengging gitu. Aman dia bahaya tak baju. Dia tu rumah tak baju, piyah dia tak kepala. Pakai kain, tak baju, piyah atas kepala. Allah kata ayah haji ni go, piyah pakai, baju tak pakai. Lepas tu peta banyak pula. Peta panah tu lah. Panah banyak, peta banyak. Tak baju, piyah atas kepala. Adab kurang seumpama tu. Tapi lelaki tak wajib tutup. Lelaki tak wajib tutup. Tapi aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan lelaki tu. Ingat baik. Gimana? Kita dansa je ni. Ada lagi dua tu. Panjang sokmo pekoh ni. Kita kelas kita kena 2 jam baru jadi. Tapi kalau 2 jam tak apa, duduk tak kursi tu. Kalau duduk sejik surah, duduk atas latar, sejam tu nyocok dah. Sejam tu berasa dah. Lutut pun berasa dah. Sejam. Tapi duduk tak kursi 2 jam okey je. Saya tak kursi kau dah apa. Kuliah duha ni sama tepat 2 jam 3 jam mana? 2 jam 3 jam duduk kalau duha. Saya ambil sejam setengah ni paling singkat, paling pendek dah ni, sejam setengah ni. Tapi dengan kita duduk tak kursi rasanya kalau setakat 2 jam tu tak apa lagi dah. Dah lutut kaki duduk berayung. Ada masalah dah, kaki duduk berayung je. Tak sungguh. Kalau duduk atas latar macam majlis surah tu boleh sejam je. Dia berasa dah. Lepas tu nak apa? Nak gerak, nak tu tak boleh orang rapat. Tu setengah tu dia kata Allah sudah kelah 10 minit tu dia mainan, kena betul orang. Tak boleh bangun lalu dia kata 10 minit. Kena belujur, kenapa? Tapi dia kata jenis tupang orang ni, dia kata kena cepatlah tupang orang. Tidak tinggal dia orang. Kadang-kadang kereta pula duk belok belakang orang. Duk belok belakang orang kena turun cepat. Kalau bawa kita tak kursi ni rasanya sejam setengah tu tak makna dah, pendek tu. Ambil molek orang kita ni, kita ingat ke tahu belaka dah. Kalau tanya orang lelaki, aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah, tak ada jawab orang lelaki belum tentu dia jawab. Dia tanya dia. Biasa orang tanya perempuan aurah di hadapan lelaki ajnabi. Biasa orang tanya orang puan. Orang puan di hadapan lelaki ajnabi aurahnya macam mana? Tapi pernah tak orang tanya? Macam pernah pula sebaliknya. Lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah, apa aurah lelaki? Cuba tanya orang lelaki, boleh jawab ke tak? Ni boleh jawab dah hari ininya. Tanya orang lelaki lain, Wali rumah tanya orang tanya tu lelaki ke? Sekarang orang duduk tanya orang duduk tanya
aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Perempuan nak tutup setara mana? Tu. Tanya pula aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah. Sekalian badan. Cuma tak wajib tutup kerana lelaki ni tempat dia di luar. Dia gitu. Tapi aurahnya adalah sekalian badan. Mana kalau lelaki tu dak pakai baju tu tak boleh tengok lah dia punya tubuh. Nak cakap kena tunduk ke bawah lah. Dah main baju dok. Ya ada kan dia tak boleh baju. Dia baju tak boleh pandang. Walau sekarang ni baju t-shirt pun banyak. Apa masalahnya? Baju t-shirt pun banyak. Ada orang pakai baju je anak nangis lalu. Ayah pakai baju je anak nangis. Ada ni. Ayah pakai baju anak nangis lalu. Nak ngikut lah. Ayah nak pergi jalan pakai baju tu. Mana apa? Mana kalau dak pergi mana-mana memang tak pakai baju. Kalau ayah pakai je baju, ayah nak tubik tu, nak pergi jalan dah tu. Ada pasal tu. Betul lah aurah antara pusat dan lutut. Kita kena jaga jugalah adab. Adab kena jaga. Alhamdulillah. Nak baca sekitar lagi pun sebersalah. Habis masa dah. Ambil yang terakhir pula, yang ketiga. Dan jika ada ia lelaki di dalam khulwah ni asing diri, seorang diri, maka dua kemaluan tu wajib kena tutup. Tak boleh telanjang bulat. Telanjang bulat hukumnya haram. Sebab apa? Sebab ada aurah dalam khulwah dalam seorang diri. Itu tiga aurah. Satu antara pusat dan lutut, satunya sekalian badan, satunya dua kemaluan. Mana apa ni? Seorang diri. Tetapi kalau perempuan seorang diri, antara pusat dan lutut. Kalau perempuan seorang diri, antara pusat dan lutut. Lelaki seorang diri, dua kemaluan. Walaupun ada pandangan mengatakan perempuan seorang diri, dua kemaluan juga macam lelaki seorang itu, pandangan daif. Mana seorang diri pun ada aurah. Tetapi aurah seorang diri ni boleh diharuskan buka jikalau ada hajah. Walaupun hajah tu dipanggil li'adana gharadin, walaupun sekurang-kurang tujuan sekalipun boleh buka dah. Kalau kena mandi, tu besarlah tujuannya. Sekurang-kurang tujuan. Sebab apa tu? Panas sangat kalau dalam boleh buka. Contohnya ada hajah, mana boleh buka. Kenapa dia buka sekalian tu? Sebab dia nak saling pakaian, nak tukar pakaian. Dia pun buang semua sekali. Ni khulwah ni seorang diri, faham ni? Ni khulwah seorang diri, tak ada orang, jangan salah faham pula ni. Depan-depan orang ustaz ngajar nak saling pakaian, ternyata bulat pun tak apa. Ajaran apa gitu. Ini kita cerita aurah seorang diri. Dalam khulwah, dalam seorang diri. Maknanya boleh buka kalau ada hajah. Tak saling pakaian contohnya. Walaupun dia buka tu dalam masjid sekalipun. Sebagai contoh, dalam masjid kadang-kadang dia buat satu bilik. Tapi masjid, bilik tu, bilik tempat bersalin. Bersalin pakaian, bukan bersalin beranuk ni hospital ni. Bersalin beranuk, bersalin pakaian. Tapi bilik yang dia buat tu, itu masjid. Tapi dia pun tutup rapat. Apa tutup rapat? Seorang diri. Dia pun nak salin pakai, dia pun lucuk habis ada di dia, baru dia pakai hak baru. Tu buka dua kemaluan tu, ada hajah, ada tujuan, iaitu nak salin pakai, hukumnya harus. Tapi adabnya macam mana? Walaupun khulwah seorang diri, walaupun pintu tu tertutup kunci,
nak saling takkan siapa kena berlucu habis tukar satu-satu, itu panggil adab. Adab. Tetapi dari segi hukum, dia buka sekalian walaupun dalam masjid, tapi ada hajah dan kadang khulwah seorang diri, hukumnya harus dibenarkan. Dibenarkan pada syarak. Kita baca lagi lah. Lagi pada kita selagi dah dah. Kita ambil bahagian kedua, perempuan hamba. Maka hasil kesimpulan. Maka hasil kesimpulan bagi lelaki itu 3 aurah. Mana 3 aurah? Aurah antara pusat dan lutut, aurah sekalian badan, aurah 2 kemaluan. Itu 3 aurah kepada lelaki, sama ada merdeka ataupun hamba. Tetapi antara pusat dan lutut tu pula 3 keadaan dalam solat dengan lelaki sama ada Islam ataupun kafir, dengan perempuan mahram antara pusat dan lutut. Ada ni. Jadi aurah ada 3 bahagian. Aurah lelaki sama ada merdeka ataupun hamba. Bahagian kedua perempuan hamba, bahagian ketiga perempuan merdeka. Kemudian aurah lelaki pula ni ada 3. Tu tulis tu, senang tunjuk. Ada. Keduanya, ni bahagian yang kedua, ada 3 bahagian aurah ni. Aurah perempuan yang hamba orang. Perempuan hamba. Perempuan hamba ni dia ada 3 aurah. 3. Dia ada 3, bukan 2, 3. Satu, antara pusat dan lutut. Satu laginya sekalian badan. Satu laginya dia tulis barang yang zahir masa kerja. Sekalian badan ni dengan laki-laki ajnabi. Ni dengan perempuan kafir. Ada 3. Bagi perempuan hamba. Mana keduanya aurah perempuan yang hamba. Maka iaitu ni jika dulu ni. Kalau atas aurah lelaki tu iaitu barang terpusat dalam lutut dulu. Dia bagi jika dulu. Dia bagi jika dulu. Iaitu jika ia dalam sembahyang atau dalam khulwah atau pada berhadapan dengan mahram atau sesama perempuan, maka iaitu barang yang antara pusat dan lutut. Dia balik sikit ayat. Maknanya hak ni dah ada tulis. Tulis kat mana ni? Dia ada 4. Ni dia ada 3 dalam sembahyang dengan lelaki dengan perempuan mahram. Hak ni perempuan hamba ni dia ada 4. Boleh dah kita taklai sikit. 4 ni mana ni? Dalam solat. Yang kedua, laki-laki mahram. Yang ketiga, sesama perempuan Islam. Yang ketiga, dalam seorang diri. Balik sikit yang kita tulis. Ada 4 keadaan antara pusat dan lutut. Mana antara pusat dan lutut perempuan hamba ni? Dalam sembahyang. Antara pusat dan lutut. Lepas tu, yang kedua, dalam khulwah seorang diri. Antara pusat dan lutut. Atau pada berhadapan dengan mahram. Mahram lelaki. Antara pusat dan lutut. Atau sesama perempuan. Sesama perempuan yakni perempuan Islam.
Sesama perempuan, yakni perempuan Islam, perempuan kafir lain. Perempuan Islam. Dia ada 4 keadaan. Perempuan hamba dia ada 3 aurah. Antara pusat dan lutut, sekalian badan, barang yang zahir masa kerja. Antara pusat dan lutut ni 4 keadaan. Dalam sembahyang, dengan lelaki mahram, sesama perempuan Islam, seorang diri. 4 keadaan. Ada ni. Yang lelaki ni antara pusat dan lutut 3. Dalam sembahyang, dengan lelaki, dengan perempuan mahram. Seorang diri, 2 kemaluan. Perempuan hamba seorang diri, antara pusat dan lutut. Perempuan merdeka seorang diri, antara pusat dan lutut. Dia jadi sebenarnya aurah perempuan merdeka dengan hamba ni dia sama je. Yang bezanya aurah dalam sembahyang je. Lepas tu jadi aurah perempuan merdeka jadi 4. Ni 3 ni kan. Ni jadi 4. Jadi 4 selagi mana? Sekalian badan, melainkan muka dan tangan. Tu dalam sembahyang. Lepas tu 3 lagi ni sama dengan ni. Sama je. Jadi kalau kira-kira perempuan merdeka dengan perempuan hamba, yang beza aurah hanya dalam sembahyang saja. Hanya dalam sembahyang saja yang beza. Perempuan hamba dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Perempuan merdeka dalam sembahyang sekalian badan, melainkan muka dan tangan. Beza di situ. Memang perempuan hamba aurah dalam sembahyang adalah antara pusat dan lutut. Perempuan ni dalam sembahyang. Halah. Merdeka melainkan muka dan tangan. Tu merdeka. Dah baju pun tak apa lah, macam orang lelaki lah. Dah orang hamba ni kalau banyak-banyak sangat nak beli baju semayang suku pula. Tengok tuang dia pakai baju semayang mahal-mahal, dia nak mahal-mahal retek, jadi belanja besar pula tuang dia nya. Maka aurah dalam semayang antara pusat dan lutut juga. Orang lelaki boleh tengok sekalian badan, tak boleh tengok. Ni semayang. Jadi ni. Jadi dengan perempuan merdeka sama je. Habis sikit je. Dan jika berhadapan ia perempuan hamba ni dengan laki-laki ajnabi, maka sekalian badan, hamba pun sekalian badan dengan lelaki ajnabi, sekalian badan, tak ada kecuali muka dan tangan. Tak ada kecuali pun dengan muka dan tangan. Tak ada. Sekalian badan. Walaupun perempuan hamba. Kita ni buka muka lebih rendah daripada hamba kita ni dah. Dah perempuan hamba pun tutup muka. Kita perempuan merdeka buka muka. Gimana kamu? Maknanya apa? Penghulu dia tuang dia kena suruh hamba dia pakai purdah. Tapi dalam semayang antara pusat dan lutut. Sebab tak ada orang. Bukan ada lelaki mahram. Tak ada. Faham tak? Sekalian badan. Tengok tu. Tak ada kecuali muka dan tangan. Kecuali muka dan tangan hanya di dalam solat jua. Hanya di dalam solat jua. Habis. Selagi yang ketiga ni. Dan jika berhadapan perempuan hamba ni dengan perempuan yang kafirah, perempuan kafir. Sebab tu tadi antara pusat dan lutut dengan sesama perempuan, yakni perempuan yang Islam. Perempuan yang Islam. Sebab beza ni, kafir lain pula ni. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang kafirah, maka aurah perempuan hamba dengan perempuan kafir ni, iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir waktu bekerjanya, masa kerja, masa khidmat.
Masa hijrah, masa khidmat. Dipanggil apa ni? Ketika al-istighal al-manziliyah. Al-istighal al-manziliyah ni apa? Ketika bersibuk di rumah. Kita orang perempuan, ketika bersibuk di rumah, kepala kita tutup? Tak. Pangkal lengan kita tutup? Tidak. Pangkal kaki kita tutup? Tidak. Maka hak tu je boleh buka di hadapan puan kafir. Hak tu je boleh buka di yang aurahnya adalah barang yang aurah dia mana? Barang yang lain daripada barang zahir waktu hijrah. Barang zahir tu hijrah mana? Tekak zahir, kepala zahir, tangan zahir, kaki zahir masa hijrah. Aurahnya barang hak lainnya. Hak lain tak boleh buka di hadapan perempuan kafir. Faham tak ni? Sekarang hak bukan aurah adalah barang yang zahir pada masa hijrah. Hak aurahnya lain, barang yang lain daripada barang zahir pada waktu hijrah. Pada waktu hijrah zahirnya kepala, tengkok, pangkal tangan, pangkal kaki. Hak tu hak ini hak zahir pada masa bekerja. Maka hak tu sahajalah yang boleh dibuka di hadapan perempuan kafirah. Ini jumhur mazhab. Berbeza dengan perempuan Islam antara pusat dan lutut. Mazhab Hambali sahaja. Dengan perempuan Islam ke kafir sama sahaja. Tak ada beza. Itu mazhab Hambali. Jumhurnya beza. Sesama perempuan Islam antara pusat dan lutut, dengan perempuan kafir barang yang lain daripada hak zahir pada masa bekerja. Faham tak? Jadi maknanya masa hijrah kepala kita tutup ke tak? Kita tak tutup, maka kepala ke, tengkok ke, pangkal tangan ke, betih ke, hak tu bukan aurah di hadapan perempuan kafirah. Maknanya bukan kena pakai tudung di hadapan puan kafir. Ada. Kepala bukan aurah di hadapan perempuan kafir. Kepala bukan aurah di hadapan perempuan kafir. Kepala ke, tekak ke, bukan aurah di hadapan perempuan kafir. Maknanya di hadapan perempuan kafir tak payah pakai tudung lah. Tak payah pakai tudung. Hak saya ngajinya hak terbuka pada masa hijrah, kepala, leher, lengan dan hujung betih. Tu saya ngaji. Kepala, leher, lengan, hujung betih. Mana belah kaki bawah tu. Kalau bos takat betih naik ke atas tu pakai sikat pun gitulah biasa buat kerja. Bukan kaki, pakai betih tu pun kita biasa terbuka masa kerja kan. Di hadapan pun makan kafir tu boleh buka. Lengan ni. Ni boleh buka ni. Masa kerja kita tak pakai lengan panjang. Jadi kepala dengan leher dengan lengan bukan aurah di hadapan perempuan kafirah. Ni duk timbul kata dah macam mana ni dia nak pergi kat salung apa? Salung hak kafir tu. Dia bukan aurah, tetapi kita kata dak kepala kita orang kafir pegang. Bukan salah perempuan, orang lelaki pun sama. Kepala. Carilah tukang rambut orang Islam. Tukang rambut orang Islam kalau dia geram kita, dia pulah kepala kita. Dia pulah konon-konon dia buat kerja. Dia geram benda tu. Dia pulah. Tu kan dia kuat nak pulah Dah rambut payah sikit. Padahal dia geram kita. Bila lagi nak pulah kepala? Kalau waktu lain kita pegang kepala dia, sepak kita. Main kepala. Orang Melayu tak boleh main kepala. Orang Melayu tepuk punggung tak apa. Kepala jangan. Orang Arab pegang kepala tak apa. Pegang punggung, gombor. Orang Arab dia pegang kepala tak apa. Itu adat dia. Tapi kalau tepuk je punggung, kena tumbuk lah. Dia sensitif punggung tu, liwat. Orang kita ni
Jangan sentuh kepala. Tapi kalau kita tepuk punggung dia, tak apa. Sama lelaki ni, tak apa. Tak pegang kepala siap. Atau orang Melayu. Cuma orang tua tu tak buri, orang kafir pegang kepala. Orang kafir kalau boleh pegang kepala, habis hari kata kepala orang Islam. Ikut kau kafir, pusing kau tu, heloh kau tu. Orang kafir pun senyap, malu ke diri dia nak pertahan diri. Orang Islam yang tolong pertahan kepada orang kafir. Ni orang Islam bila apa? Bila orang Islam sudah dipulah kepala oleh orang kafir. Lepas tu kita nak bagi kepala kita orang kafir pulah. Masa nak cuci rambut, nak gunting rambut, tak ada orang Islam ke? Ada orang Islam? Boleh buat rambut. Yang pergi kau kafir pulah kepala buat apa? Tapi bukan aurah. Kepala, tengkok, lengan dan hujung betih itu adalah anggota yang terbuka pada masa bekerja di rumah. Maka yang aurahnya adalah lain. Hak lain gitu. Iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir waktu bekerja. Barang zahir waktu kerja, kepala, tengkok, lengan, hujung betih, tu barang hak zahir waktu kerja. Hak aurahnya hak lain. Hak lain tak boleh buka. Waktu bekerja di sini bukan kerja luar. Dia panggil apa? Ketika bekerja ni al-istighal al-manziliyah, bersibuk di rumah. Kalau kerja bukan kerja jabat, kerja pakai warna, ni tak kerja di rumah, bersibuk di rumah. Faham tak? Kita pun bisa lagi, sebab dia bukan sama je. Dah sampai 2 jam ini, tambah sikit je. Dah sebab tulis dah, jadi dia kita sesal lalu. Maka hasil baginya, bagi perempuan hamba, 3 aurah jua 3 ni antara pusat dan lutut, sekalian badan, barang yang bukan barang zahir ni, lain daripada barang yang zahir masa kerja. Barang zahir masa kerja bukan aurah. Aurahnya barang yang lain. Hak masa kerja ni, hak terbuka, kepala, tengkok, lengan dan hujung betih. Ni. Hak barang lain tu. Sebab tak boleh perempuan kafir ni. Kalau kita pakai kembang gantung depan dia, nanti kan dia balik cerita ke puak kafir dia. Tu orang Islam hak pakai tutup tu. Oi, tubuh dia comel sungguh. Ataupun dia kata royak orang kafir dia, puan pakai tudung, tubuh dia peta tadi lah, peta panau. Dah gitu dah patut. Jangan buka dia depan orang kafir. Jangan buka tubuh kita depan orang kafir. Ni perempuan. Adapun lelaki, sesama lelaki, Islam ke kafir sama je antara pusat dan lutut. Ni hak ni. Hak lelaki ni. Dan lelaki ni sama ada Islam ataupun kafir. Hak perempuan dia beza dengan perempuan kafir. Hak ni dengan perempuan sesama Islam. Jadi beza. Itu yang bahagian kedua. Bahagian 3 pula ni. Ketiganya aurah perempuan yang merdeka. Hak beza saja. Iaitu sekalian badan melainkan mukanya dan ada dang situ. Mukanya, 2 tapak tangannya ada dang. Dan 2 tapak tangannya, ni 2 tapak tangan, faham? Ni tapak ni. Belakang tangan bukan. 2 tapak tangan, yakni 2 tangan zahir dan batin. Ni 2 tapak tangan orang salah faham ni. Dia pun buat lengan zaman dulu, dia buat lebih sini. Dan dia ni kita yang kata 2 tapak tangan ni. Tapak sini. Itu bahasa lama. 2 tapak tangan, yakni 2 tangan zahir dan batin. Dan kitab Wisyahul Afrah, 2 tapak tangan zahir dan batin. 2 tapak tangan zahir dan batin. Tapak ada zahir batin ke tapak? Ni zahir, batin dalam daging. Dah. Kalau zahir batin tak panggil tapak tangan. Panggil tangan. Tapi dalam kitab Wisyahul Afrah, melainkan 2 muka dan 2 tapak tangan, zahirnya zahir tapak tangan dan batinnya batin tapak tangan. Ni zahir,
Ini batin. Dua tangan bukan aurah. Adapun belakang tangan aurah ni ada pandangan dalam mazhab Hanafi. Memang ada pandangan dalam mazhab Hanafi yang mana belakang tangan ni adalah aurah. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Hanafi macam kita juga, depan belakang bukan aurah. Tapi ada pandangan dalam mazhab Hanafi belakang tangan perempuan adalah aurah. Kita tak ni, melainkan muka dan dua tapak tangan ni dua tangan. Ini bila? Jika dalam sembahyang. Tu je bezanya. Ni beza. Bezanya apa? Dia kata sini mudah tak? Selain muka dan dua tangan. Bila ni? Dalam solat. Hak lain sama je, lain ni sama je dengan perempuan hamba. Perempuan hamba dalam solat antara pusat dan lutut. Tu je beza dia. Dan jika berhadapan lelaki ajnabi, maka sekalian badan sama dengan hamba juga, perempuan merdeka. Dan jika berhadapan dengan sesama perempuan ada sesama perempuan Islam lah, sesama perempuan dan dalam khulwah seorang diri, dan pada delapan lelaki yang mahram, lelaki mahram, maka iaitu barang yang antara pusat dan lutut. Jadi hal ni dengan perempuan hamba sama saja. Dan jika berhadapan dengan perempuan kafirah, dan jika berhadapan dengan perempuan kafirah, maka iaitu barang yang lain daripada barang zahir pada waktu bekerja, maka hasil baginya bagi pemerdeka itu 4 aurah. 4 1, 2, 3, 4. Tapi 3 ni sama dengan perempuan hamba, sama je. Cuma bezanya perempuan hamba antara pusat dan lutut termasuk dalam solat. Perempuan merdeka dalam solat sekalian badan, melainkan muka dan dua tangan. Jadi bagi perempuan merdeka, antara pusat dan lutut adalah bersama lelaki mahram, sesama perempuan Islam dan seorang diri. Tadi beza sikit lah. Jadi kira-kiranya aurah perempuan hamba dengan perempuan merdeka, yang beza hanya ketika solat jua. Tapi tengok, aurah perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Pengecualian adalah aurah di dalam solat bagi perempuan merdeka, melainkan muka dan dua tangan. Tu je. Dan kitab Sabila Muhtadin, aurah lelaki perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, melainkan muka dan tangan, itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan mutamak ni, tengok baik ni, perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi pun sekalian badan, termasuk muka dan tangan, sama telah perempuan merdeka. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu jelah. Hak kita duk pakai ni pandangan Imam Rafi'i. Hukum masih lagi ada sampai kiamat, cuma pelaksanaan je tak ada. Dari segi dalam hukum adalah istilah hamba ni, dia sebut hamba-hamba ni adalah. Ada ni kita ni sekarang lah ni, sampai ke bila-bila lah kita ni hamba adalah. Hai. Oh, pembantu rumah hamba siap. Nak suruh pembantu rumah semayang antara pusat dan lutut. Pembantu rumah tu pekerja, bukan hamba. Pekerja dengan majikan. Ni hamba dengan penghulu. Aguan kita hari ni cerita bab aurah je dalam kitab Idatus Sibyan. Banyak mana hak tahu dah, banyak mana hak baru dengar hari ni. Dah.
Kepala tengkok bukan aurah di hadapan perempuan kafir. Kepala dia masa kita hijau dalam rumah, sibuk dalam rumah, kepala kita tutup ke? Tak. Tak. Masa kita bersibuk dalam rumah, al-istighal al-manziliyah, kita sibuk dalam rumah kita, kepala tekak kita tutup ke? Tak ada. Hak masalah dia tak ambil orang kafir pegang kepala, cuci rambut apa, tu bab lain hak tu. Tu bab lain. Cerita kau orang hak tubuh, bukan hak kepala. Hak tubuh. Jadi barang yang zahir pada masa bekerja, kepala, tengkok, kemudian lengan dan hujung betih. Hak tu hak terbuka masa bekerja, itu bukan aurah di hadapan perempuan kafirah, perempuan kafir. Kita ni banyak pakar dah. Kita ni sebenarnya kalau pakar tudung purdah, bukan purdah dia kata. Patut sebaiknya balik sapa rumah, Assalamualaikum. Suami kata suara macam kena. Siapa dia pula ni? Suara macam kena, macam bini aku je. Tengok orang ni. Mana? Dia sekarang ni aurah tengok di hadapan siapa? Dia sekarang ni pembantu rumah, perempuan merdeka. Di hadapan lelaki ajnabi, aurahnya apa? Sekalian badan. Sekalian badan, melainkan muka dan tangan itu pandangan daif. Melainkan muka dan tangan itu pandangan daif. Melainkan muka dan tangan itu adalah pandangan daif. Satu laginya kaki, itu setengah-setengah mazhab yang lain. Kaki bukan aurah di hadapan lelaki ajnabi. Kata setengah tak boleh, kaki tak boleh. Tapi perempuan ni dalam solat kaki boleh buka, tapi di hadapan lelaki ajnabi kaki tak boleh buka. Itu setengah pandangan pula, dikhilaf pula situ. Mana pembantu rumah hanya kalau ingat sikit kok kaki dah tutup. Tu ingat sikit. Tapi bukan pandangan mazhab Syafi'i. Tapi ada pandangan ulama yang membenarkan. Makna pembantu rumah orang asing. Hak ni kalau tak jaga ni, banyak-banyak perkara yang berlaku. Kadang-kadang berdua-duaan antara pembantu rumah dengan majikan lelaki. Itu berdosa besar tu, jangan main. Tu berdosa besar. Lelaki pembantu rumah Indonesia jaga tu orang tua dah. Orang tua pun tua mana pun orang lelaki, kalau disepak tank tu bunyi, tak boleh percaya. Faham tak? Ni tu saya sebut, orang lelaki tua macam mana pun, selagi disepak tank, bunyi tank tu. Ada bunyi tu dah kono. Mana selagi sepak tank bunyi, tak boleh percaya walaupun tua pun. Pada ni, pada saya tank ambil tank tu tengah sepak bunyi dah. Tank biskut tu ambil sepak, kita tengok bunyi lagi, tak boleh percaya walaupun tua pun orang lelaki ni. Sekarang ni orang lelaki dijaga oleh pembantu rumah perempuan Indonesia, berdua-duaan. Apa hukum? Jangan tu dosa besar. Gana? Dia pembantu rumah adalah ajnabiyah. Dia berhadapan dengan lelaki ajnabiyun, orang asing yang tidak ada kena-mengena dengan keluarga kita. Jadi kita panjang sikit hari ni sebab nak perhabis tajuk. Dah kita pun tulis dari whiteboard apa semua ni. Hari perhabis lah tajuk. Hak berkaitan dengan aurah terbahagi pada 3 bahagian: lelaki, perempuan hamba, perempuan merdeka. Lelaki ada 3 aurah, perempuan hamba ada 3, lelaki ada 3 aurah, perempuan hamba ada 3 juga, perempuan merdeka ada 4. Apa bezanya? Beza dengan aurah di dalam sembahyang.
Jadi tiga ni sama dengan perempuan hamba. Sama je. Cuma beza ni perempuan hamba dalam solat, antara pusat dalam itu perempuan merdeka dalam solat sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Itu je beza. Lelaki 3 aurat, perempuan hamba 3 aurat, perempuan merdeka ada 4 aurat. Syahdan bermula mengetahui akan kaifiah sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia akan segala rukunnya dan segala syaratnya dan segala sunatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.